Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti yang saya maklumkan, kita akan sambung tentang sistem limfa manusia. Nampak apa saya tanya di skrin sekarang? Nampak. Okay, cantik. Sistem limfa ni, okay, nak kata susah sangat pun tak, nak kata senang sangat pun tak. Cerita dia agak detail. Saya akan cuba pelan-pelan lah. Okay, sebab tu hari tu saya tak sambung terus. Saya takut kot sangat menserabutkan kepala. Saya kamu kata apa, cikgu ni nak perah habis, kami haram tak faham. Saya ni, orang kata apa, ada belah ihsan lah. Okay, biarlah tak habis sangat silibus tapi kita faham. Kualiti tu saya penting. Okay, saya pentingkan kualiti dalam pembelajaran. Okay, sistem limfa manusia. Kita tahu dalam manusia ni kita ada sistem peredaran kita sendiri, iaitu sistem peredaran darah yang mengangkut segala macam bahan kumuh, bahan buangan, hasil nutrien, hormon, enzim diangkut oleh sistem peredaran. Okay, iaitu kita pun faham, kadang-kadang kita panggil sistem pengangkutan lah, diangkut semua benda tu. Dan umumnya kita akan nampak darah kita lah. Okay, bila kita sebut darah pula, kita ingat benda merah pula. Jadi kita jangan terlalu ingat merah tu saja. Dia ada sel darah merah, dia ada sel darah putih, dia ada platelet, dia ada plasma darah. Yang menyebabkan darah kita berwarna merah tu adalah pigmen hemoglobin yang mengangkut oksigen. Okay. Kalau yang tak merah tu, yang kita ingat balik kita belajar dulu macam lipas, serangga, dia tak merah sebab dia tak dipanggil darah sebab dia bukannya mengandungi hemoglobin. Dia bukannya mengangkut oksigen. Dia punya sistem, dia punya bahan dalam badan dia tu, dia hanya mengangkut nutrien dan bahan kumuh saja. Dia punya oksigen diangkut oleh sistem lain. Sebab tu dia tak berwarna merah dan kita tak panggil sebagai darah, kita panggil sebagai hemolimfa. Nanti cek balik dalam tajuk tu. Okey. So untuk tajuk sistem limfa manusia ni, sistem limfa ni, okay, macam saya abang tadi, dalam aliran sistem tubuh kita dah ada kapilari, arteri, vena, bawa darah-darah tu lah dengan adik-beradik dia, sel darah putih, sel darah merah, plasma, platelet tu. Tetapi di samping itu juga ada satu lagi sistem dalam badan yang dia sistem asing. Tapi dia berhubunglah juga dengan sistem peredaran darah kita tu. Bayangkan macam ada dua jalinan darah lah. Satu saluran macam jalan highway pun banyak ke, pecah-pecah. Ada pula jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung. Jalan-jalan kampung tu lah dia akan masuk juga ke dalam highway. Okay, highway, kita bayangkan highway tu macam highway pun ada saiz besar, saiz kecil. 2 lorong, 1 lorong, 3 lorong. Highway yang 4 lorong tu yang selalu jumpa belah-belah Johor nak PKL tu 4 sampai 4 lorong tu, kita boleh bayangkan macam aorta, macam arteri pulmonary, saluran yang besar. Itu highway yang 2 lorong, highway yang 1 lorong tapi besar sikit, kita boleh bayangkan macam vena, macam venule. Tu kira kapilari darah lah, saluran darah. Tapi dia ada dalam sistem badan kita ada lagi sistem peredaran, tapi salur-salurnya bukanlah kecil tapi dia berasingan daripada sistem peredaran darah, iaitu kita panggil sistem peredaran limfa. Sistem limfa. Dia bukan asing, dia bukan terpisah terus dengan sistem peredaran darah. Akhirnya dia akan bercantum juga di satu tempat. Okay. So kita tengok apa yang ada di dalam sistem peredaran ataupun sistem peredaran limfa tu. Apa yang ada di dalam tu. Apa kerja dia. Alright ya. Selain daripada sistem peredaran darah, okay, ada satu lagi sistem dalam badan iaitu yang berhubung rapat. Nampak berhubung rapat. Dia bukan putih. Iaitu kita panggil sistem limfa. Okay. So dalam sistem limfa tu ada bendalih ataupun cecair yang kita panggil sebagai bendalih tisu. Jadi kena take note benda ni. Okay. Pandai-pandai lah kamu nak take note. Nak bulatkan ke, nak take note satu-satu. Bendalih tisu. Ini satu istilah yang penting. Kita sebut sebagai bendalih tisu. Okey, senang saja. Apa maksud bendalih tisu ni? Kamu ingat kan kita ada tisu-tisu badan. Tisu badan. Okey, tisu badan tu main daripada sel-sel lah. Okey. Tisu badan tu. Tisu badan tu. Okay, tisu badan ni gabungan banyak sel lah. Banyak sel-sel dalam badan ni. Jadilah tisu kan, sel-sel bergabung membentuk tisu. Okay, ini bendalih tisu.
Bendalai ni cecair lah. Cecair yang ada di sekitar tisu. Okay, cecair. Cecair yang duduk di keliling tisu, bendalai. Jadi kamu bayangkan sel-sel badan kita ni terendam di dalam cecair. Alright. Okay. Macam mana cecair tu ada di dalam sel-sel badan kita? Ini contoh sel-sel badan kita lah. Ini contoh sel-sel badan kita. Contoh di tangan saya ni. Kalau kita hirih tangan kita ni, tangan kita ni kalau kita hirih, daging kita ni dia bukannya kering. Bukan kering. Kalau kita beli lembu, daging lembu, sembelih lembu, daging di pasar tu, adakah daging tu dalam bentuk keras, kering? Tak, dia ada macam basah-basah sikit. Tidak? Tidak? Biasa tengok, biasa potong daging, tak hirih daging nak masak. Nasi daging masak kicap. Kalau biasa potong daging, biasa kan? Biasa. Jadi daging tu dia bukan kering, dia macam lembab-lembab. Apa yang melembabkan dia tu adalah bendalai tisu. So kalau seketul daging tu, okay, contoh kalau seketul daging ni, warna merah ni kan, okay, dia ada bendalai tisu lah di celah-celah ni yang membasahkan daging tersebut. Okay. Kalau kita boleh potong sini, di sini ni banyak sel-sel ni. Sel-sel ataupun kita panggil tisu-tisu lah. Tisu-tisu tu dibasahi oleh bendalai tisu. Ini bendalai tisu. Macam kita lah kalau kita hirih daging kita, kalau boleh hirih lah. Kalau kita luka ke apa, kita boleh koyak sikit tu kita nampak merah-merah tu darah merah. Sel darah, darah yang keluar, sel darah merah. Dan sebenarnya di antara sel darah merah tu dia ada bercampur dengan bendalai tisu yang duduk di celah-celah sel kita yang telah terluka tu lah. Okay. Inilah gambarannya di sini. Okay, tengok sini. Saya kena go through detail sikit kalau kamu tak faham. Tajuk ni banyak budak susah nak faham. Okay. Macam mana terbentuk? Mai mana bendalai tisu tu? Okay, bila jantung kita pam darah, ialah pam keluar daripada aorta. Okay, aorta. Lepas tu aorta tu sini arteri lah. Okay, salur darah keluar daripada jantung, nama dia arteri. Okay, aorta adalah salah satu jenis arteri lah. So, bila dia pam keluar daripada jantung, keluar daripada arteri, aorta tu nama dia, lepas tu dia akan pergi dekat nama arteriol, salur aorta yang kecil sikit, kapilari yang kecil, nama dia arteriol. Lepas tu sampailah ke hujung-hujung jari kita, ke hujung-hujung badan kita, di last-last sekali, sampai saluran darah yang paling kecil, nama dia apa? Apa nama saluran darah yang paling kecil? Arteri, vena dan last sekali, kita ada 3 jenis je. Vena, kapilari darah. Yes, very good. Kapilari darah. So, kapilari darah adalah salur darah yang paling kecil sekali. Okay, paling kecil sekali. So, bila dia sampai di hujung-hujung jari kita, bukan setakat jari sajalah. Kawasan mana ni pun ada kapilari ni. Bukan saja kapilari ni duduk di hujung jari. Dah. Kita jangan bayang macam tu. Di sel-sel badan kita ni pun ada kapilari. Okay, so dia contoh macam ni lengan kita. Ni jari saya. Bila darah tu mengalir, okay, kita bayangkan kata ada ni salur darah kan. Sampai di hujung-hujung ni kapilari lah ni. Dan nak sampai dekat sel-sel badan kita ni ada salur darah yang besar, paling kecil, kapilari. Dan maksudnya dia nak menyentuh ke kawasan-kawasan hujung sel-sel, dia mesti dengan kapilari. Bukanlah di kulit kita ni salur darah besar. Oh, kalau gitu kalau tiba-tiba terluka di sini pakai mampuih lah. Tiba-tiba tengah-tengah berjalan senarai luka tadi, keluar darah meramu-ramu, mati cepat lah. Jadi Tuhan buat di bahagian hujung-hujung dekat sel tu kapilari. Tapi bila dia nak kembali ke jantung, dia semakin besar balik. Okay. So bila di hujung kapilari tu sampai ke kapilari, pressure yang jantung pam darah tu, bila saya sebut darah kan, kamu ingat darah merah saja. Semualah sel darah merah, sel darah putih, plasma, eritrosit, platelet semua akan pergi. Bila sampai dekat kapilari yang halus tu, pressure tu masih ada. Masih ada tekanan tu, masih ada lah bila sampai. So, pressure yang ada tu dia menolak, paksa, terturas daripada kapilari darah. Bukan bocor, dia terturas keluar. Dia gambarkan macam ni lah.
Darah beroksigen pada tekanan tinggi. Tekanan tu pada jantung lah. Dia pump sampai ke ujung. Dia macam terkeluar sikit. Okay. Darah yang sampai di ujung arteriol, kapilari darah, bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil. Daripada besar, dia pergi ke kecil, memang dia akan ada power lah. Okay. Tekanan ini membolehkan plasma darah meresap secara berterusan ke dalam ruang antara sel. Dia macam terturas keluar. Masuklah ke dalam ruang antara sel ni. Inilah ruang antara sel ni. Ni cerah-cerah ni. Ni. Dia masuk. Dia macam kita bayangkan macam bocor lah. Tapi istilah kita panggil macam terturas keluar lah ke dalam ruang antara sel tersebut. So dia keluar. Tapi bukan semua keluar. Bukan keluar semua saudara merah, plasma keluar, bocor macam tu. Sebab dinding kapilari tu dia macam, dia tapis lah. Benda-benda yang halus saja boleh keluar. Okey, apa benda yang boleh keluar? Okey, bendalai tisu. Bila dia keluar masuk dalam antara sel tu, benda yang masuk tu kita panggil sebagai bendalai tisu lah. Ini kita panggil bendalai tisu ni yang masuk dalam ni. Bendalai tisu yang kita sebut ni, benda tani ni. Benda tu, bendalai tisu tu lah yang masuk, yang membasahi sel, yang terkeluar daripada kapilari darah akibat pressure tu. Tapi bukan semua keluar. Benda yang keluar, okey, ini kita pakai, saya cakap yang ni paling senang lah. Benda yang tidak mengandungi eritrosit. Tidak mengandungi eritrosit. Bendalai tisu tu dia tak ada eritrosit. Eritrosit ni maksudnya sel darah merah. Tak ada. Sel darah merah tak ada. Okey, sel darah merah tak ada dalam tu. Platelet pun tak ada. Yang membantu pembekuan darah pun tak ada. Protein plasma pun tak ada. Protein plasma ni dia ada dalam itulah, dalam plasma tu sekali lah. Warna-warna dalam tu tak ada. Sebab semuanya terlalu besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Tak celus nak keluar. Jadi maksudnya bukanlah semua terkeluar. Jadi kalau tengok sini, sel darah putih mesti ada. Sel darah putih wajib ada lah. Sebab dia tak sebut sini. Dia kata yang dia tidak mengandungi sel darah merah. Okay, eritrosit ni sel darah merah. Platelet pun tak ada. Jadi benda-benda lain semua terkeluar. Masuk dalam tu dan dipanggil sebagai bendalai tisu. Okay. Plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel dipanggil bendalai tisu. So, inilah bendalai tisu yang kita nak bincang ni. Plasma darah tu yang membasahi sel ni. Inilah bendalai tisunya yang kita duk belajar tu. Okay. Jadi dia tak warna merah lah. Sebab dia bukan ada sel darah merah yang terkeluar. Tetapi kalau kita luka, pasal apa dia merah cikgu? Yalah bila kita luka, bila kita hirir, daging lembu pasal apa nampak merah? Sebab bila kita potong tu, apa yang terpotong sekali? Apa yang terpotong sekali bila kita sembelih lembu, kita hirir daging dia? Apa yang terpotong sekali menyebabkan nampak warna merah? Salur darah. Yes, very good. Salur darah akan terpotong sekali lah. Kalau kebetulan kat situ ada kapilari, kita hiris kapilari sekali, keluarlah darah jadi merah lah. Darah tu akan bercampur dengan bendalai tisu tu yang tak ada warna tu. Bendalai tisu tu dia clear, tak ada apa pun. Okay, so jadi merah lah. Itu je cara dia. Okay. Bendalai tisu ni ada kegunaan dia. Sebab tu saya kata tadi, bila kita tengok daging-daging tu dia lembab-lembab tu sebenarnya permukaan keseluruhan sel-sel tisu kita tu dia basah, dilembabkan oleh bendalai tisu. Bendalai tisu ni lah dijadi sebagai perantara untuk pertukaran bahan antara sel dan juga bahan dalam aliran darah. Okey, kan kita belajar ni kalau sel-sel. Okey. Ni kalau sel-sel badan lah. Ni nukleus, ni sel badan. Okey, ni katakanlah saya lukis kapilari darah. Kapilari darah. Kapilari darah. Kapilari darah. Ini kapilari. Ini sel.
So bila ada darah dalam ni, dia nak masuk ke dalam darah ni, dia dalam antara kapilari darah dengan sel tu, dia bukan angin. Kita jangan rasa macam dia terapung-apung di dalam angin. Jadi sel tu dibasahi oleh bendali tisu. Bendali tisu ni lah yang membasahi ni. So dia akan jadi kawasan untuk membenarkan pertukaran lah. Dia masuk dalam bendali tisu tu dulu. Contoh dalam sel darah merah ada oksigen. Oksigen nak masuk ke dalam sel tu, dia kena lalu dulu dalam bendali tisu. Macam laluan kawasan dia lah. Lepas tu baru dia boleh masuk dalam sel. Bukan dia terus masuk dalam sel. Dia kena lalu kawasan yang basah tu lah. Kawasan basah tu lah kita panggil sebagai bendali tisu. Sama juga bahan buangan daripada sel nak masuk ke dalam kapilari darah. Dia kena lalulah bendali tisu tu sebab bendali tisu tu duduk membasahi sel tersebut. Ayatnya di sini maksudnya macam itulah, membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Nutrien dan oksigen, nutrien tu macam kita makan nasi dapat glukos, makan protein dapat asid amino, hasil-hasil pencernaan akhir tu semua tu nak masuk dalam sel bila dia angkut di darah. Okay? Darah plasma apa semua angkut nutrien kan, dia mengalir bersama-sama dengan darah tu nak masuk dalam sel. Jadi dia kena meresap dari bendali tisu, dia masuk dalam bendali tisu dulu, baru dia boleh masuk dalam sel. Dia bukan terbang dalam tu. Sama juga pada masa yang sama, bahan buangan yang dalam sel tu nak keluarkan karbon dioksida ke, bahan kumuh ke, apa-apa yang tak guna, dia meresap daripada sel, lepas tu dia lalu dalam bendali tisu yang membasahi dia tu sikit, baru dia boleh terus meresap masuk kapilari darah melalui bendali tisu tu lah yang basah tu. Laluan dia sahajalah. Kakak ni faham tak? Faham. Fahamnya saja. Bayangkan macam tu lah, bayangkan laluan dia. Dah dia basah, dia ada sekeliling. Nak tak nak memang kena lalu dia. Sebab dia memang duduk sekeliling sel tersebut. Kalau tak ada bendali tisu tu pun dia akan kering. Sel akan kering. Okay, jadi bila lembab ni baguslah. Pertukaran gas pun bagus untuk sel tu hidup lah. Okey. Lepas tu, bila bendali tisu tu keluar, tak apalah dia keluar membasahi sel tersebut. Okay. Ini bukan kes bendali limfa lagi. Bila dia keluar, pada hujung venul kapilari darah, hujung kapilari darah lah, lepas venul, dia arterial, kapilari darah. Lepas tu dia nak balik kepada jantung balik, dia akan jumpa venul, lepas tu vena masuk dalam jantung lah. Venul tu adalah adik-beradik vena lah. Lepas venul dia jadi vena. Lepas tu dia pergi ke jantung lah. Venul ni selalu vena yang kecil, adik dia. Macam arterial, adik kepada arteri. Mereka dua dihubungkan dengan kapilari darah. Contoh ni kapilari. Mai sini arterial. Ini venul. Ini vena. Ini arteri. Itu susunan dia lah. Arteri, arterial, kapilari, venul, vena. Lebih kurang macam tu susunan dia. Kapilari paling ahli. Jadi dia kata di hujung venul kapilari tu, plasma darah tu adalah hypertonik. Hypertonik tu kalau kita ingat dia lebih pekat. Lebih pekat berbanding dengan bendali tisu. Bendali tisu ni kita bayangkan macam cair. Okay. Cair lah. Sebab dalam kapilari darah, ni dalam kapilari darah. Okay, dalam kapilari darah ni, dia hyper. Bendali tisu di luar ni hypo. So kita belajar apabila ada perbezaan kepekatan, dan tekanan pun rendah sebab dah jauh daripada jantung, akan berlaku penyerapan semula air.
air yang banyak dalam kapilari, dalam bendali tisu tu dia dah basah dah sangat-sangat tadi ni. Jadi dia tak boleh lama sangat dalam tu sebab dah terlalu cayak, dah banyak sangat dia keluar daripada kapilari, dah lah jadi tisu tu macam basah sangat. Jadi dia jadi hypotonik, terlalu cayak macam daging tu basah lah, sel-sel tu basah sangat. Dia akan masuk balik ke dalam kita punya aliran darah. Masuk balik. Berlaku penyerapan semula garam mineral dan buangan bahan buangan ke dalam venal kapilari berlaku. So kita bayang macam ni, keluar awal-awal banyak, lepas tu duduk tak lama masuk balik . Itu je cerita dia. Nak gambaran ni maksudnya macam tu lah. Dah keluar semua, dah basah sel, jadi bendali tisu. Bila ada banyak sampai satu situasi dia jadi hypotonik, terlalu cayak. Okay. Dia akan masuk balik ke dalam aliran darah, ke dalam kapilari itu. Okay. Kumpul balik lah. Kumpul balik. So bila dia masuk tu, itulah yang akan kita panggil sebagai bendalir limfa. Okay, kita baca betul-betul ya. Namun hanya 85% daripada bendalir yang meninggalkan darah pada hujung kapilari darah meresap semula ke dalam hujung vena. So yang masuk katakanlah ada 100 molekul air plasma-plasma yang duduk dalam bendalir dalam sel tu, ada 100 dalam sel tu, yang masuk hanyalah 85% sahaja. Dia masuk balik. Apakah yang terjadi kepada baki 15% yang masih tertinggal di dalam ruang antara sel? So tinggal 15% saja bendalir tisu tu. Bila dia masuk banyak-banyak tadi, penuh 100, tiba-tiba 85 masuk balik. Tinggal 15%. Baki ini membentuk lebih kurang 4 liter bendalir yang hilang daripada kapilari. Ini maklumat sajalah. Kalau kita minum air dalam badan kan, 4 liter air, kalau kita minum air banyak, 4 liter tu dia akan masuk dalam badan kita, masuk dalam bendalir tisu. Bendalir tisu kita tu saja ada lebih kurang 4 liter air. Sebab tu kita kena minum air sampai 7 liter air. Minum air banyak, 4 liter saja akan duduk dalam sel bendalir tisu kita. 4 liter. Membasahi sel badan kita. Okay. So macam mana darah ni nak dapat balik 4 liter tu? 4 liter bendalir tu yang hilang daripada kapilari darah kita tu nak dapat balik. Macam mana dia nak kembali? Okay. Bendalir yang hilang dikumpul dan dikembali melalui kapilari limfa. Dia ada satu kapilari khas, jaringan di dalam tu yang kita panggil kapilari limfa. Yang tadi ni kapilari darah. Limfa pun ada kapilari dia, saluran dia yang paling kecil nama dia kapilari limfa, iaitu salur yang paling halus dalam sistem limfa. Kalau sistem peredaran kita, salur paling halus kapilari darah. Kalau sistem limfa, kapilari limfa. Bendalir ini dikenali sebagai limfa lah, yang berwarna kuning pucat. Dia masuk balik dalam tu. So, kalau kadang-kadang istilah kita panggil macam mana kita panggil? Kita panggil macam ayak besar. Orang kita biasa keluar ayak besar sini, jernih warna kuning-kuning pucat tu. Itu adalah bendalir limfa yang ada di dalam bendalir tisu kita, nak dikembalikan ke dalam aliran darah kita. Okay, tapi dia kembali, dia tak masuk dalam kapilari darah. Dah masuk dah tadi, 85% tu gen tu lain. Gen tu masuk dalam aliran darah kita, 85%. Yang ni. Yang banyak-banyak ni di sini ni. Okay, yang banyak-banyak di sini ni. 85% masuk dalam aliran darah. Masuk dalam aliran darah. Dia masuk dalam aliran darah. Yang 15% tu macam mana? 15% tu lah dia akan masuk ke dalam aliran yang satu lagi kita panggil sebagai kapilari limfa, nak masuk dalam sistem limfa.
Okay. Itu je cerita dia. Okay. Setakat ni faham tak? Faham. Okay. Siapa ada kelas ni? Aiman. Aiman apa ada? Aiman. Aiman? Ya. Okay, Aiman saya nak tanya sikit. Macam mana boleh wujudnya bendalai tisu? Cerita paling ringkas yang kamu faham. Macam mana sel-sel dalam sel-sel kita tu boleh basah dengan bendalai tisu? Bendalai tisu tu main daripada mana punca dia? Cerita kampung dia. Main dari makanan. Protein. Makanan. Takkan makanan. Cerita bermula dengan tekanan saiz salur darah. Yang tu saya nak. Mula-mula jantung pam darah. Lepas tu dia masuk ikut arteri. Lepas tu pergi dekat vena. Lepas tu pergi dekat paling kecil kapilari darah. Lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu lepas dia pergi kapilari darah, dia pergi ni balik. Dia pergi mana? Apa yang berlaku dekat darah yang sampai dekat hujung-hujung kapilari darah tu? Siapa boleh bantu? Dia jadi apa? Najla, apa yang berlaku bila darah yang dipam oleh jantung sampai ke kapilari darah yang paling kecil sekali di hujung-hujung tu? Dia sampai situ dia jadi apa? Nak menghasilkan bendalai tisu ni sekarang ni. Nisa? Tak Nisa? Dapat Aiman, apa yang berlaku dekat darah yang sampai dekat hujung kapilari darah tu sebelum dia boleh menjadi bendalai tisu? Dia ni betul tadi ni. Dia jadi macam mana? Puncanya daripada di hujung kapilari darah tu lah. Macam mana dia nak membentuk bendalai tisu yang ada di dalam sel badan kita, membasahi sel badan kita tu? Apa yang berlaku dekat kapilari darah tersebut? Siapa boleh bantu? Amal boleh Amal? Tahu tak? Amal masuk lewat kot. Masuk lewat tu. Nisa tahu Nisa? Nisa? Dia ni memenuhi ruang. Dia memenuhi ruang. Okey, sebelum bendalai tisu tu wujud, dia nak memenuhi ruang tu, bendalai tisu tu terbentuk macam mana? Dia main daripada mana? Pelet. Daripada? Pelet. 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 Macam apa tu? Bukan. Sekejap. Macam mana terhasil bendalai tisu? Sekarang ni saya nak tengok bendalai tisu tu macam mana terhasil. Saya tak boleh lajak lagi ni. Kamu tak sampai lagi level kamu ni. Penyerapan semula air. Tu dah ke depan. Belakang sikit lagi. Adriana. Macam mana boleh bendalai tisu ni ada dalam sel-sel badan kita ni? Dia main daripada mana? Cerita dia bermula bila dia dah sampai di hujung kapilari darah ni, darah dah dipam sampai ke situ, macam mana boleh terkeluarnya darah tu masuk dalam sel-sel kita tu? Ada apa di situ? Situasi apa? Resapan. Ya? Resapan. Resapan. Kita bagi jelas sikit apa yang berlaku di dekat hujung kapilari darah tu. Tekanan? Yes, dia berkaitan dengan tekanan. Very good. Berkaitan dengan tekanan. Macam mana nak huraikan sikit tu? Betul dah cerita berkaitan tekanan tu. Tekanan darah. Tekanan darah jadi macam mana di situ? Darah tinggi. Saya ulang sekali lagi lah. Mungkin kamu tak nampak dekat situ. Mungkin kamu tak nampak ataupun mungkin kamu menganggapkan benda ni simple. Saya ulang sekali lagi. Sistem limfa ni dia selalu masuk dalam esei.
Esok. Glamour juga soalan ni. Pembentukan form manusia. Saya ulang sekali lagi dengan cepat nanti kamu baca sekali lagi lah. Okey. Jantung kita pam darah. Bila pam darah, dia akan lalu salur darah yang paling besar, lepas tu semakin kecil sampailah ke kapilari darah. Okay, kapilari darah tu dia duduk dekat sel-sel badan lah. Okay, dekat sel-sel badan kita. Alright, bila sampai dekat kapilari darah tu, pressure yang jantung pam tadi tu semakin berkurangan, tapi masih ada lagi lah pressure je. Pressure yang tertinggal di hujung-hujung kapilari darah tu masih mampu untuk memaksa benda-benda yang ada dalam darah tu terkeluar daripada kapilari. Dia macam push tolak sebab kapilari tu saiz dia kecil berbanding dengan salur-salur darah yang awal-awal tu. Jadi bila dia sampai ke saluran yang kecil-kecil ni, dia macam memaksa, terdesak. Jadi terturas keluar lah. Terturas keluar benda-benda yang ada dalam aliran darah tu kecuali apa? Sel darah merah iaitu eritrosit, lepas tu platelet dan juga protein plasma. Sebab mereka tu saiz besar. Mereka tu tak mampu terkeluar daripada kapilari darah. Yang lain tu dia terkeluar. Yang terkeluar itulah yang membasahi sel-sel kita yang kita panggil sebagai bendalir tisu tu. Lepas tu bendalir tisu tu dia membasahi sel-sel badan kita. Dia berperanan lah untuk menjadi kawasan pertukaran gas, pertukaran bahan nutrien daripada sel nak masuk dalam, daripada sel aliran darah nak masuk ke dalam sel badan, nak tukar oksigen, nak tukar nutrien. Dia mesti lalu bendalir tisu sebab bendalir tisu tu mengelilingi sel kita. Lepas tu daripada sel kita nak keluar buang bahan pun mesti melalui bendalir tisu. Lepas tu baru boleh masuk ke dalam aliran darah. Dia macam bahan kawasan perantara lah. Okay. So bahan yang masuk dalam membasahi sel tu nama dia bendalir tisu. Bendalir tisu tu yang kalau dihemat dalam ni banyak lah, lebih kurang 4 liter. Tapi benda tu semua dia tak lama dia akan masuk kembali ke dalam aliran darah kita. Tapi tak masuk semua juga, dia hanya masuk 85% saja. Ada lagi di dalam bendalir tisu yang tertinggal sebanyak 15%. Habis tu 15% tu nak duduk macam mana, takkan nak kekal dalam tu. Dia pun akan dikembalikan ke dalam aliran darah kita. Tapi dia kembali tu, dia tak sama macam yang 85% tadi, hak pi awal. Dan geng awal tu, lari awal tu, mereka masuk dalam kembali aliran darah. Yang 15 tertinggal ni, mereka akan masuk dalam aliran yang special, iaitu masuk dalam kapilari limfa. Mereka ni lah, geng ni lah yang tertinggal 15% ni yang akan membentuk limfa, bendalir limfa yang ada peranan dia dalam sistem limfa yang kita akan belajar di bawah ni. Dia ada saluran yang panjang-panjang ni. Saluran yang bintik-bintik hijau-hijau ini adalah kawasan peredaran limfa pula. Dia tak sama. Faham tak takat ni? Faham ya. Ya, okey. Boleh? Boleh. Okey. So kalau di sini dia ada bagi persamaan antara limfa dengan bendalir tisu. Okey, kita tengok sekejap. Semua tanpa protein. Okay. Persamaan antara limfa dengan bendalir tisu. Limfa ni benda yang sudah masuk ke dalam aliran kapilari limfa. Berapa persen tadi? Limfa berapa persen? Berapa persen yang masuk dalam aliran tadi? 15%. 15. Yes, very good. Limfa ni 15%. 15% lah yang masuk ke dalam Limfa. yang membentuk limfa lah. Okay, dia membentuk limfa 15%. Bendalir tisu ni yang awal-awal lah. Okay, yang mula-mula membasahi tu. Okay. So ada beza lah. Okay. Kedua-duanya tanpa protein plasma. Memanglah kedua-duanya benda yang sama. Okay, dua-duanya benda yang sama. Cuma gen limfa ni dia lari masuk dalam aliran limfa. Gen bendalir tisu ni selamat tinggal hampa duduk dalam tu. Kami nak masuk dalam saluran limfa. Jadi nama baru, nama kami limfa. Hampa duduk nama bendalir tisu tu je lah. Faham? Okey. Perbezaan dia, limfa
Okay, ni pun cecair limfa lah. Okay. Kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi. Jadi yang masuk dalam aliran dalam sistem limfa ni dia lemak dia lebih tinggi lah. Bendali tisu ni dia kurang sikit. Okay, kandungan limfosit dia tinggi. Limfosit ni adalah sel darah putih. Okay, sel darah putih. Limfositnya rendah. Okay, sekali kita akan tengok peranan sistem limfa. Antara peranan dalam tubuh badan kita adalah untuk sistem pertahanan badan. Sebab ada sel darah putih dekat limfa, bendali limfa tersebut. Jadi saluran-saluran limfa yang tengok dalam badan kita ni yang ada hijau-hijau, ada bintik-bintik ni sebenarnya ada peranan. Antaranya adalah untuk sistem pertahanan badan kita sebab dia ada sel darah putih dalam tu. Okay. Persamaan dan perbezaan antara limfa dengan darah. Okay, ini lagi menarik lah. Limfa tu yang ada dalam aliran limfa kita. Darah ni yang sel darah merah lah, plasma. Sel darah putih pun ada. Platelet pun ada. Okay, kita tengok. Kedua-duanya mengandungi plasma seperti nutrien. Okay, ada nutrien juga. Sebab apa ada nutrien ni? Sebab ni ada bahan larut lemak ni. Ni lemak, nutrien lah ni. Lepas tu ada hormon. Hormon pun boleh masuk. Enzim, bahan buangan, gas sirkulasi semua ada dalam tu. Leukosit. Leukosit ni pun sel darah putih juga. Sel darah putih. Limfosit darah putih, leukosit darah putih. Dia ada monosit, limfosit, adalah sel-sel darah putih. Geng-geng dia lah, sit tu. Okay. Dia punya perbezaan dia, limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Ya memanglah nak main daripada mana. Dekat kapilari darah pun tadi dia dah memang tak boleh terturas sebab saiz depan ni besar. Ni saiz besar. Dah habaq dekat sini, nampak? Bendali tisu tidak mengandungi eritrosit, platelet dan protein plasma. Sebab saiz terlalu besar untuk keluar daripada kapilari darah. Bendali tisu, tengok seulang. Bendali tisu tidak mengandungi benda-benda tiga tu. Tapi cikgu bawah ni limfa pula. Pasal apa? Limfa yang tadi bendali tisu. Ialah sebab limfa ni nak jadi limfa, dia main daripada apa? Limfa tu main, puncak awal dia daripada apa? Bahannya. Ya. Limfa ni asalnya adalah juga bendali tisu. Limfa ni geng yang lari awal, tuang masuk dalam kapilari limfa. Geng-geng ni yang dipanggil limfa. Jadi bila mereka tuang awal, mereka masuk dalam kapilari limfa, memang mereka pun sama lah, tak ada juga protein plasma. Mereka main daripada punca, mereka bendali tisu. Faham? Cuma lokasi mereka tu tak sama. Geng bendali tisu duduk antara sel, membasahi sel. Geng yang masuk lari awal ni, tuang awal masuk dalam kapilari limfa, kita tukar nama dia jadi limfa. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, boleh. Arena boleh, Najla boleh? Boleh? Nisa okey Nisa? Okey. Lepas tu beza dengan darah. Darah ni jangan ingat darah merah sajalah. Darah dalam tu kan yang sebut tadi plasma, platelet, sel putih semua kita panggil darah. Kecuali kalau dia sebut darah merah. Dia sebut darah semualah. Okey, ada protein plasma. Hak tak boleh keluar tadi. Ada eritrosit. Okey, dan ada platelet. Okey, sel darah putih yang terturas keluar tadi ni. Tapi kalau ikut tu dia memang ada sikit lah. Okay, tapi macam mungkin diabaikan. Okay, dia mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Sel darah putih dia ada di dalam limfa. Dia dah keluar masuk dalam limfa. Okay, kalau ditengok di contoh ni dia membayangkan sel darah putih memang tak ada langsung lah. Semua keluar waktu mula-mula tadi ni. Waktu di sini ni yang kita duk kata tekanan-tekanan ni. Semua keluar masuk.
Okay. Semua keluar masuk jadi bendali tisu. Tinggal 3 menetang ni je. Sel darah merah, platelet dan protein plasma. Sel darah putih pun tuang masuk jadi bendali tisu. Sebab tu di dalam limfa tu, okey, dia tak ada benda-benda ni tapi dia ada sel darah putih di sini. Nampak ada sel darah putih. Nampak ni ada sel darah putih juga, nampak dia catat sini. Ada, kita dapat tangkap di sini. Dia masih ada sel darah putih, ada leukosit. Maksudnya masih ada lah, sebab tu dia panggil persamaan. Masih ada sedikit lah sel darah putih yang dalam darah kita tu. Okay. So sekarang dinding, kita merujuk kepada dinding kapilari limfa sekarang lah. Okay. Lupakan kapilari darah, kita menceritakan sekarang kapilari limfa, yang geng limfa yang tuang awal itu masuk tu. Ini gambaran dia. Ini salur darah biasa kita, ini salur darah. Okay. Bila terturas keluar yang kita abang tadi akibat tekanan tu, dia terturas keluar, dia jadilah bendali tisu ni. Macam sahabat, rujuk setiap apa yang dilabelkan bendali tisu, dia masuk dalam ni. Dia membasahilah sel-sel tu. Basahlah sel-sel ni, ini kita panggil bendali tisu. So bendali tisu tu 15% akan masuk ke dalam apa tadi? 15% tadi akan masuk dalam apa, ingat tak? Kalau tengok di sini, 15% masuk kat mana ni? Ada dalam gambar rajah ni. 15% masuk di mana? Kat ruang-ruang sel tu. 15% tu kita panggil bendali tisu. Okay. Bendali tisu tu dia akan jadi limfa. Tapi berapa persen? 15. So, dia nak 15% tu nak jadi limfa tu, dia akan masuk dalam satu saluran yang kita panggil sebagai apa? Tengok dalam gambar ni. Saluran mana yang dia akan masuk 15% tu nak jadi limfa tu? Kapilari limfa. Yes, very good. Dia akan masuk dalam kapilari limfa. Bendali tisu ni akan masuk dalam kapilari limfa. Berapa persen tadi? 15%. So dia akan masuk dalam kapilari limfa. Betul 15. Kau saya silap. Okey, ikut 15 betul? 15% tu. Okey. So, lepas tu kalau tengok di situ, bila dia masuk dalam tu, dia akan pergi ke saluran limfa yang lagi besar. Dia akan macam kapilari darah juga, dia akan pergi ke vena, dan kembali ke jantung. Dia sama ni pun, dia akan masuk kapilari, dia akan masuk salur limfa, kapilari limfa. Lepas tu dia akan pergi pula dekat salur limfa. Salur limfa ni besar sikit lah. Okay, besar sikit. Okay. Dia pun ada geng dia juga, saluran dia, sistem dia kan dia ada sistem limfa. Okay. Alright, tengok sini. Sistem limfa juga terdiri daripada organ-organ. Dia pun ada organ dia. Okay, seperti nodus limfa. Limpa. PA. Limpa, bukan limfa. Limpa. Kan kita ada kadang-kadang makan hati, masak limpa lah. Limpa tu adalah organ dalam badan. Okay. Bukan limfa. Limpa lah. Limpa tu organ. Okay, PA, ejaan dia. Kalenjatimus. Okay. Buat masa ni kamu tak payah ambil tahu lagi apa fungsi dia. Kamu tahu je kalenjatimus. Sumsum tulang. Ni biasa dengar lah, sumsum tulang. Okay. Tonsil. Biasa dengar tonsil. Biasa kan? Tonsil ni berkaitan dengan apa tonsil ni? Kalau bengkak tonsil ni, sebenarnya budak tu jadi apa? Jadi sakit tekak. Yes, very good. Dia akan sakit tekak, panas, dia demam lah sebenarnya. Kalau budak tu kerak demam, doktor akan pergi check. Oh, dia punya ni bengkak. Doktor akan tengok dalam ni bengkak tonsil. Bengkak tonsil tu maksudnya sebenarnya dia demam, panas badan dia. Tonsil. Okey, kita catat bab tonsil. Lepas tu appendix. Appendix semua orang tahu lah. Okay, yang kena potong bila banyak uncang biji-biji itulah dalam sistem pencernaan. Itu milik limfa. Okay, sistem limfa. Alright.
Kita tinggal dulu tonsil tu. Okay. Sistem limfa tidak mempunyai pump sendiri. Dia tak macam kalau aliran kapilari darah, jantung, arteri, kapilari vena, dia ada pump dia yang berhubung dengan jantung. Jantung tolong pump, jadi darah tu boleh mengalir sebab ada pressure pump. Tapi limfa dia tak ada. Kesian kat dia. Macam mana dia boleh mengalir dalam badan kita? Dia mengalir dengan bantuan denyutan nadi. Nadi yang kita duk rasa nadi tu dia membantu aliran limfa tu. Walaupun sikit nadi kita, kalau kita tak, kita rasa sikit-sikit je nadi kita boleh rasa nadi. Walaupun kecil nadi tu kita rasa denyutan dia, tapi dia membantu limfa tu mengalir macam dia duk press saluran limfa tu tolong jalan. Walaupun kita tak sini rasa dik, tapi dia gedik-gedik sikit tu dia tolong tekan kapilari limfa, aliran limfa tu supaya bergerak, berjalan dan aliran tu. Pengecutan otot-otot rangka, okay. Prestasi salur pencernaan kita, bila kita ada prestasi kita kecut kendur salur pencernaan kita ni, esophagus kita ni pun dia membantu untuk tolak aliran limfa tu bergerak dalam saluran dia. Okay. Dan ini pun samalah, hembusan nafas, tarik nafas pun macam kita ada ni, pun dia tolong bantu pengaliran limfa tu sebab dia tak ada pump, jantung bukan ada. Okay. Di dalam salur limfa terdapat injap sahala dan ada injap Tuhan buat nak bagi dia tak patah balik. Pengaliran supaya one way flow kita panggil. Okay, mengalir berterusan ke arah jantung. So bila dia kata mengalir berterusan ke arah jantung, bermakna akhirnya sistem limfa ni, salur-salur limfa ni akan masuk balik ke dalam jantung, masuk balik ke dalam aliran darah, dia akan berjumpa juga akhirnya. Benda-benda yang ada dalam aliran limfa tu masuk juga akhirnya, bertemu akhirnya di dalam jantung, di dalam aliran. Tapi dia jumpa tang mana? Saluran mana? Junction yang bertemu macam kita lah abang awal tadi. Highway, jalan kampung, tapi akhirnya ada dia punya jalan masuk untuk bertemu. Main kereta lori bas daripada kampung, van-van kilang, motor gerak, buru-buru, pacik-pacik tu dia masuk ke highway, dia ada jalan susur masuk, susur keluar kalau kamu perasan. Di situ juga konsep macam ni, dia ada tempat pertemuan antara saluran limfa ataupun sistem limfa dengan sistem peredaran kita. Tang mana dia bertemu? Okey, jom kita tengok hubungan antara peredaran limfa, sistem peredaran darah dengan sistem limfa. Okey. Yang hijau-hijau ni kita punya sistem limfa lah. Sistem limfa ni dia adalah tiub-tiub yang buntu. Buntu, bukan bontot, buntu. Buntu ni maksudnya di hujung-hujung ni dia tertutup. DP hujung tu dia mati, jalan mati. Macam jalan kampung lah. Pipi rumah pakcik belakang tu, lalu pergi break macam tu, jalan mati, depan ada sungai. Pipi lalu belakang rumah pakcik tu jumpa jamban, jalan mati. Tapi jalan-jalan highway tidak ada jalan mati. Sistem peredaran darah kita, jalan kampung banyak jalan mati. Okay, polis ligan tiba-tiba sampai jalan mati, pergi sungai macam tu. Okay. Tu macam bayangkan macam sistem limfa lah, dia ada buntu di sini. Okay. Duktus limfa kanan, bila saluran-saluran banyak tu, okey, dia akan masuk saluran-saluran dan dia akan masuk dekat saluran yang namanya duktus limfa. Duktus ni saluran lagi besar. Okay, saluran limfa yang besar lah. Ni duktus torek. Besar. Seingat saya ini saluran yang paling besar. Kalau kita arteri, besar. Okay, dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Duktus limfa kanan, duktus limfa sebelah kanan menerima limfa, aliran limfa tu, bendalur limfa tu yang main daripada tangan kanan, bahagian dada, bahagian kanan kepala, leher, semua tu dia akan mengalir. Ni ke tangan kanan saya lah, kamu boleh tengok terbalik pun. Ke tangan kanan saya, semua yang sistem limfa-limfa, yang saluran-saluran yang buntu-buntu sebelah kanan. Kalau tengok sini belah mana belah kanan ni? Belah ni ikut kanan tu. Kalau sini kiri. Ni ke kanan? Ni kanan ni. Cikgu, kalau saluran tu tersekat jadi cendok apa jadi? Tak sampai lagi. Saya akan cerita sekali lagi. Okey, bagus soalan tu. Oh ya. Saya akan perdekas sampai situ. Kita punya penutup kat situ lah. Okey, jadi ni kita menuju ke arah tu. Bagus soalan tu. Okey. Saya tak pastilah nak labelkan nanti. Ni dia ada habak dah. Ya Allah, cikgu ni pun haram tak kelih. Okey. Ni sebelah kanan. Geng-geng sebelah kanan ni. Geng-geng sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni, salur-salur limfa yang kecil-kecil ni semua dia akan berhimpun.
dia akan berhimpun di salur duktus duktus limfa besar yang sebelah kanan. Dia punya jalan besar. Semua pi situ. Yang sebelah kiri, dia akan pi. Okay, yang sebelah kiri, dia akan pi dekat duktus thorax nama dia. Dia tak ada duktus limfa kiri, dia tak ada. Okay, tak ada duktus limfa kiri. Dia nama dia duktus thorax. Duktus thorax ni sebelah kiri. Kiri nak tu. Kok sekali tiba-tiba jawab soalan duktus thorax kiri, duktus limfa kiri. Kiri tak disebut. Kanan disebut. Saya pun tak tahu pasal apa lah. Cubalah buat istilah duktus limfa kiri. Kan senang nak hafal. Okey. Duktus limfa kanan. Hak kiri, duktus thorax nama dia. So, geng-geng sebelah kiri akan berhimpun pakat menuju saluran tu pi ke duktus thorax. Okey, sebelah kiri. Dan duktus thorax tu pula pi ke mana? Duktus thorax tu dia akan berhubung dengan vena subclavicle kiri. Ini contoh dia. Vena subclavicle kiri adalah aliran darah. Di sinilah mereka berjumpa kembali, masuk kembali ke dalam aliran darah yang saya habaq tadi. Yang duktus limfa kanan, dia masuk dalam vena subclavicle kanan. Vena ni akan masuk ke dalam jantung. Jadi dia berjumpa balik lah. So pengakhirannya masuk ke dalam vena. Terus masuk dalam jantung. So last kali kapilari limfa ni adalah duktus thorax lah. Mula dengan kapilari limfa, akhir dengan duktus thorax ataupun duktus limfa kanan. Lepas tu, mereka akan berpindah masuk dalam aliran darah melalui vena subclavicle kiri ataupun vena subclavicle kanan. Terus ke dalam jantung. Boleh faham? Boleh? Boleh? Boleh ke? Boleh ke tak? Ada orang ke ni? Boleh tak? Boleh. Boleh? Ya. Okey, cantik. Boleh. Sekarang sudah terjawab lah tang mana mereka pengakhirannya salur limfa tu, iaitu di duktus limfa kanan dan duktus thorax. Duktus thorax tu belah kiri. Tang mana mereka masuk aliran darah, kalau belah kiri mereka masuk vena subclavicle kiri, kalau sebelah kanan vena subclavicle kanan. Vena-vena tu adalah dah kira sebagai salur darah dah, bukan salur limfa lagi. Faham? Faham. Okey, cantik. So sekarang ni kalau tengok ada bintil-bintil tu, bintil-bintil tu nama dia nodus. Saya ambil masa sikit, 2 minit lagi. Nama dia nodus limfa. Nodus ni ada di bintil-bintil di keseluruhan badan kita. Bintil-bintil ni dalam tu dia ada sel darah putih. Dia ada limfosit. Limfosit. Limfosit ni sel darah putih. Dia mengesan benda-benda yang masuk di dalam badan kita. Benda-benda macam patogen, benda-benda asing lah yang masuk dalam badan kita untuk limfosit. Okay, limfosit ni menyimpan limfosit dan terlibat dalam penghasilan antibody. Antibody ni untuk pertahanan badan lah. Sebab tu kalau kadang-kadang kita demam, kalau demam teruk sangat, doktor akan cek sini, bengkak. Sebab di sini kita tengok ada banyak nodus limfa di situ dan ada tonsil. Kalau doktor pegang sini, bengkak ni. Bengkak sini ni demam. Demam disebabkan apa? Sebab ada bakteria ke benda yang masuk dalam badan kita. Jadi nodus limfa tu akan bengkak sebab dia tengah bekerja untuk memusnahkan bakteria ataupun patogen benda asing tu masuk. Itu tanda-tanda demam. Kalau tiba-tiba kita bengkak di bawah ketiak. Bawah ketiak kalau kamu tengok situ ada nodus limfa. Sebab sekarang ni mungkin ada benda asing dah masuk dalam badan kita, tak kisahlah benda apa pun, sel darah putih akan detect ini intruder, pengganggu, dia akan fight, dia akan bengkak. Bengkak tu tandanya tengah melawan lah. Kadang-kadang kita akan bengkak di celah kangkang. Kawasan-kawasan yang nampak ada nodus limfa tu, tengah orang panggil bengkak cicak. Orang tua-tua panggil celah-celah kangkang. Itu maksudnya sistem badan kita tengah bekerja di kawasan-kawasan yang ada nodus limfa, yang dalamnya ada limfosit, sel darah putih yang tengah bekerja melawan benda yang masuk dan sampai di kawasan tersebut. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey, cantik.
Okey, cerita tentang appendix pun sama lah. Appendix tu dia punya organ dia. Kita banyak cerita lah appendix. Appendix more kepada pencernaan. Okey, lepas tu tonsil pun sama lah. Okey, kalau dia bengkak tu sampai ada doktor buat pembedahan buang tonsil pada sebab kerap demam. Dia terlalu aktif tonsil dia. Badan dia sangat aktif mengesan benda selalu masuk. Jadi bila bengkak tu tak selesa. Dia sakit tekak. Jadi doktor kata the best way kita buang lah tonsil, buat operation buang. Jadi buang tu bukanlah musnahkan sistem pertahanan badan. Dia ada kawasan lain lagi boleh bekerja. Okay? Jadi setengah tu kalau setengah budak tu terlalu teruk, asyik bengkak, merah tu doktor kata the best way is buang lah tonsil tu. Setengah orang tak perlu buang pun. Kadang-kadang tonsil dia tak terefek kawasan tu, dia bengkak kawasan lain. Dia bergantung pada individu lah. Okay. Lepas tu ini tak cerita apa sangat, tak ada apa-apa. Ini saya contoh tadi ni. Okay, yang cara dia masuk tadi ni. Okay, keperluan sistem limfa. Okay, ni saya dah sembang awal tadi ni. Laktial. Okay, dalam virus usus kecil kita ni. Okay, dia ada kapilari darah. Di celah-celah tu ada salur laktial juga. Ni kan kita punya salur virus usus kecil. Ni virus. Virus ni kita ambil sikit ni, kita potong, ini struktur virus. Makanan, glukosa, semua serat masuk dalam kapilari darah, tetapi asid lemak, benda-benda yang lemak, vitamin A, vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, K, larut lemak, semua akan masuk dalam laktial. Ni nampak. Laktial ni lah salur laktial yang warna hijau tu, dia duduk di celah-celah tu. Lepas tu dia akan pergi dia salur limfa lah. Lana dia masuk juga dalam jantung kita. Salah satu tempat dia lah di situ. Ya, ini boleh baca saja. Dan last sekali sebab dah lebih sikit. Isu kesihatan ni kamu baca sendirilah. Saya top up sikit lah. Tadi siapa tanya? Aiman tanya, Kak Amal tanya. Kalau dia tertutup, tersumbat saluran-saluran limfa ni antara benda-benda yang akan menyerang kita. Especially yang ni yang menakutkan lah. Okay. Filaris limfatik ni cacing yang menyebabkan tersumbat. Dia jadi ni, dia jadi kita panggil untut kot, tidak saya cuba kamu cari dalam tu. Kata sudah ada untut. Dia bengkak, dia tersumbat. Jadi aliran limfa tu dia terkumpul, tak boleh dikembalikan ke dalam aliran darah. Tak boleh masuk balik. Dia duduk penuh dalam tu. Bengkak teruk yo. Bengkak teruk. Teruk lah, dia macam ada bendalin limfa lah, ayak tu. Dia duduk dalam saluran tu terkumpul jadi banyak. Jadi betul lah. Sakit. Ini kita panggil edema. Kalau kamu tu kamu boleh google lah. Okay. Dia jadi berat kaki. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kaki kita bengkak. Kita bantu dengan cara ni, kalau orang yang sakit tu baring di hospital, tak bangun ataupun duduk atas kursi roda, tak boleh nak pergi mana, asyik kena suruh. Kena angkat kaki dia sekejap. Kalau kita pun lenguh, letih, rasa berat kaki, angkat kaki sekejap supaya membantu pengaliran limfa tu kembali ke jantung. Sebab dia tidak ada pressure. Dia memerlukan bantuan-bantuan otot-otot, bantuan-bantuan denyutan nadi. So kalau kita tak bantu dia tak boleh kembali dengan cepat. Especially orang yang sudah berusia, otot-otot dia tak kuat. Okay. Macam kita mungkin kita aktif. Pergi sana, pergi sini, lompat sana, lompat sini. Otot pun masih kuat, muda dia kan. Okay. Kehamilan, orang yang hamil. Kan dalam badan nak ada air yang banyak untuk fetus tu. So jadi benda-benda ni menyebabkan punca-punca edema lah. Edema yang ni lah ni. Edema ni, bengkak kaki tu. Kalau teruk sangat, jangkitan parasit sampai menyebabkan untut. Okay. Ni filaris limfatik ni. Nyamuk yang membawa tu bahaya juga. Nyamuk yang bawa gigit. Sampai macam tu, nyamuk terbawa macam mana tak tahulah. Itu saja yang saya boleh ceritakan untuk hari ini. Ini terdelay 5 minit. Saya kena minta maaf. Cikgu apa tu ni? Cikgu Alih Ustaz ni? Cikgu Zarina. Saya kena minta ampun kat dia. So terima kasih banyak. Nanti saya upload video, boleh tengok sekali lagi. Dan saya akan bagi latihan untuk bab ni lah nanti apa nak kena buat. Okay. Thank you so much. Dah terlewat 5 minit. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.